Jom belajar sistem suria bab 12 sains tingkatan 2. Sistem suria terdiri daripada yang pertama matahari. Ia merupakan pusat bagi sistem suria. Yang kedua ialah 8 buah planet yang beredar mengelilingi matahari mengikut orbit masing-masing. Planet-planet tersebut ialah Yutarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Cikgu, saya nak tanya, mana Pluto? Peliklah. Okey, nak tahu kenapa Pluto bukan lagi sebuah planet ya? Sebelum ini Pluto dikategorikan sebagai planet. Namun pada Ogos 2006, Kesatuan Astronomi Antarabangsa IAU telah menurunkan status Pluto kepada planet kerdil. 3 kriteria yang ditetapkan oleh IAU untuk sesebuah objek angkasa lepas itu diklasifikasikan sebagai planet bersaiz penuh adalah: yang pertama, ia berada dalam orbit mengelilingi matahari. Yang kedua, ia mempunyai jisim yang cukup untuk mewujudkan keseimbangan hidrostatik bentuk hampir sfera. Yang ketiga, ia telah membersihkan kawasan sekitar di sekeliling orbitnya. Dalam kes Pluto, ia hanya memenuhi kriteria 1 dan 2 sahaja. Anda pasti tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan membersihkan objek-objek lain di kawasan sekitarnya, kan? Ia bermaksud planet tersebut menjadi dominan secara graviti, iaitu tiada objek lain yang setanding dengannya selain daripada satelitnya sendiri atau yang lain di bawah pengaruh gravitinya yang terletak di sekitarnya dalam ruang angkasa. Oh, macam tu. Cikgu, boleh tak cikgu terangkan lebih lanjut tentang ke-8 planet ni? Jom cikgu terangkan, senang je tu. Planet pertama ialah Yutarid, paling dekat dengan matahari, planet terkecil dalam sistem suria dan ia tidak mempunyai atmosfera. Planet Zuhrah, kedua terdekat dengan matahari, planet paling panas dan ia dikenali sebagai planet rumah hijau. Seterusnya Bumi, planet ketiga dari matahari, satu-satunya tempat di alam semesta yang dihuni makhluk hidup. Permukaannya dilitupi dengan air. Planet Marikh, planet keempat dari matahari, dikenali sebagai planet merah kerana permukaannya dilitupi debu merah. Planet Mushtari, planet kelima dari matahari, planet yang terbesar daripada 8 planet dalam sistem suria. Seterusnya Zuhal. Zuhal merupakan planet ke-6 dari matahari, planet kedua terbesar dalam sistem suria dan mempunyai gelang yang terdiri daripada ais, batuan dan debu. Uranus, planet ke-7 dari matahari, ia merupakan planet ketiga terbesar dalam sistem suria. Unsur pertama di bahagian dalamnya ialah ais dan batu. Neptun merupakan planet ke-8 dan paling jauh dari matahari. Ia dikelaskan sebagai planet gergasi bergas dan planet ini merupakan planet yang paling sejuk. Cikgu, saya nak tanya, berapa jauh bumi dari matahari? Jom kita belajar perbandingan jarak planet dalam sistem suria dari matahari. Jarak purata antara bumi dan matahari ialah 150 juta kilometer. Jarak ini dipanggil unit astronomi. Jarak planet-planet dari matahari boleh diukur dalam unit astronomi atau tahun cahaya. Cikgu, bagaimanakah tahun cahaya mengukur jarak? 1 tahun cahaya adalah jarak yang dilalui oleh cahaya dalam 1 tahun. 1 tahun cahaya sama dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 km. Jadi, jarak 150 juta kilometer antara bumi dan matahari adalah sama dengan 1.58 darab 10 kuasa negatif 5 tahun cahaya. Okey, sekarang kita akan tengok pertukaran unit antara unit astronomi, AU, tahun cahaya dan juga kilometer. Right?
Okey, untuk pertukaran antara unit astronomi dengan kilometer, formulanya ialah, okey, ini jarak dalam AU. Kita nak cari jarak dalam AU, so jarak dalam kilometer, kita bahagikan sahaja dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Kenapa kita kena darab 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer ni? Sebab 1 AU sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 kilometer. Alright, sekarang kalau kita nak cari jarak dalam LY, apa yang kita kena buat? Jarak dalam kilometer kita bahagikan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 kilometer. Kenapa kita kena bahagi 9.5 darab 10 kuasa 12? Sebab 1 tahun cahaya sama dengan 9.5 darab 10 kuasa 12. Okey, kita tengok contoh. Sekarang contoh, tentukan jarak Zuhal dari matahari dalam AU dan juga LY. Okey, jadi jarak Zuhal dari matahari yang kat sini ialah 1.43 darab 10 kuasa 9 km. Penyelesaiannya kita ikut formula yang tadi. So, nak cari jarak dalam AU, jarak dalam kilometer bahagi 1.5 darab 10 kuasa 8 km. Jadi 1.43 ni tadi kita bawa ke sini. Okey, gantikan 1.43 darab 10 kuasa 9 km bahagikan dengan 1.5 darab 10 kuasa 8 km. Okey, kita bahagikan dan kita akan dapat 9.5 AU. Okey, boleh faham? Kita pergi satu lagi, iaitu cari jarak dalam LY. Yang telah diberi tadi jarak Zuhal, okey, dari matahari ialah 1.43 darab 10 kuasa 9 km. Okey, formula jarak dalam LY, jarak dalam kilometer bahagi 9.5 darab 10 kuasa 12 km. Jadi jarak Zuhal dari matahari tadi kita bawa ke sini, gantikan 1.43 darab 10 kuasa 9 km bahagikan dengan 9.5 darab 10 kuasa 12 km, maka kita akan dapat 1.51 darab 10 kuasa negatif 4 LY. Okey. Harap semua pelajar faham cara macam mana nak menyelesaikan jarak dalam AU dan jarak dalam LY. Dah faham ke tentang sistem suria? Jom jawab soalan. Jom jawab soalan susulan. Yang pertama, tuliskan nama-nama planet mengikut urutan daripada matahari. Yang kedua, jarak Mushtari dari matahari ialah 7.78 darab 10 kuasa 8 km. A. Kirakan jaraknya dalam AU. B. Kirakan jaraknya dalam LY. Cikgu, saya ada pneumonia. Atromen ziarah bumi menentang musuh zalim untuk negara. Atromen Yutarik, ziarah Zuhra, bumi-bumi menentang Marikh, musuh Mushtari, zalim Zuhal untuk Uranus, negara Neptun. Betul tak cikgu? Betul, Aina. Kreatif sungguh kamu. Very good. Okey, sekarang kita belajar hubungan antara suhu planet dengan matahari. Alright, secara teorinya, planet yang berada lebih dekat dengan matahari menerima lebih banyak haba dari matahari berbanding dengan planet yang berada lebih jauh dari matahari. Tetapi situasi sebenar adalah kompleks di mana ada 3 kategori planet, iaitu planet yang tiada atmosfera ialah Yutarik, planet yang mempunyai atmosfera ada 3, Bumi, Zuhrah dan Marikh, dan last sekali planet gergasi iaitu Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Okey. Sekarang kita lihat antara
8 planet ni yang mana mempunyai suhu yang tinggi dan juga suhu yang rendah. Okey, kita mulakan dengan U tarik. Okey, kita mula dengan U tarik. Ini dia U tarik. Tengok dekat gambar planet U tarik. U tarik. Sinaran matahari terus sampai ke permukaannya menyebabkan bahagian yang menghadap matahari sangat panas dan suhunya tengok 427 darjah. Bahagian yang gelap sangat sejuk dan boleh menurun sehingga negatif 173 darjah Celsius. Okey, macam mana pula dengan bumi, Zuhrah dan Marikh? Okey, kita tengok Zuhrah, bumi dan juga planet Marikh. Okey. So, untuk bumi, awan yang memantulkan balik sinaran matahari ke angkasa tetapi atmosfera memerangkap sebahagian haba disebabkan oleh kesan rumah hijau. Inilah suhu permukaan bumi kita. Okey. Boleh pergi hingga 56.7 darjah. Okey, macam mana pula dengan Zuhrah? Dia ada awan yang tebal boleh memantulkan sinaran matahari ke angkasa lepas. Tetapi lapisan atmosferanya yang kebanyakan terdiri daripada gas karbon dioksida menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, jadi haba banyak diperangkap dan suhunya boleh mencapai sehingga 462 darjah Celsius. Okey, kita pergi tengok dekat planet Marikh pula. Walaupun dia ada atmosfera, tekanan permukaannya sangat rendah berbanding dengan bumi. Jadi memberikan kesan yang sedikit pada suhu permukaan. So, suhu permukaannya boleh dari negatif 143 sehinggalah ke 35 darjah Celsius. Okey, macam mana pula dengan planet gergasi? Planet gergasi yang kita belajar ialah Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptune. Okey, ini adalah planet gergasi. Jadi permukaan planet dilitupi oleh gas. Planet ini menerima sinaran matahari yang sedikit. Maka suhu permukaannya sangat rendah. Okey, kita pergi tengok suhu permukaannya rendah. Negatif 108, negatif 139, negatif 197.2 dan Neptune yang paling sejuk negatif 201 darjah Celsius. Okey, sekarang kita pergi tengok hubungan antara ketumpatan dengan tarikan graviti planet. Okey, kita tengok dekat sini tarikan graviti di permukaan sesuatu planet bergantung kepada dua, iaitu jisim planet dengan ketumpatan planet. Apa dia ketumpatan? Dah belajar tingkatan 1, jisim bahagikan dengan isi padu. Alright. Kita tengok ketumpatan sekarang. Okey. Tarikan graviti U tarik dan Marikh lebih rendah daripada bumi disebabkan jisim planet yang rendah berbanding dengan jisim bumi. Okey, itu cerita U tarik dengan Marikh. Okey. So, planet bumi kita macam mana? Planet bumi kita, tarikan gravitinya ialah, tengok bawah ni, 9.8 meter per saat. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita lepaskan objek pada sesuatu ketinggian, objek jatuh pada pecutan 9.8 meter per saat pada setiap saat. Okey, tarikan graviti Zuhrah hampir sama dengan bumi. Tengok Zuhrah, 8.87. Okey, kerana jisim hampir sama dengan jisim bumi. Jisim dekat atas ni. Okey, hampir sama dengan jisim bumi. Okey, tarikan graviti Mushtari sangat tinggi. Okey, pergi tengok Mushtari sekarang. Ini Mushtari. Tarikan gravitinya 24.79. Kenapa tinggi berbanding bumi? Kerana jisim dia sangat tinggi. Jisim dia 317.8. Walaupun ketumpatannya rendah 1.3 sahaja. Alright. Walaupun Zuhal, Uranus dan Neptune mempunyai jisim yang sangat tinggi. Zuhal, Uranus dan Neptune. Okey, dia punya jisim dia sangat
tinggi. Okey, kat atas ni jisim dia tinggi. Tetapi tarikan graviti ni tidaklah terlalu tinggi. Yang bahagian bawah ni tidaklah terlalu tinggi. Sebab apa? Okey, kerana ni tidak terlalu tinggi berbanding dengan bumi. Kerana planet ini mempunyai ketumpatan yang rendah. Okey, ni ketumpatan dia rendah. Okey, ini ketumpatan dia rendah. Alright. So, sekarang kita tengok hubungan jarak, masa dan kelajuan. Okey, secara logiknya ni, semakin jauh sesebuah planet dari matahari, semakin banyak masa diperlukan untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Okey, untuk membuat satu pusingan lengkap. Maksudnya lah tu. Okey, kita tengok sekarang. Sebagai contoh, U tarik paling dekat. Okey, ni U tarik. Okey, ini ialah U tarik paling dekat dengan matahari. Maka U tarik mengambil masa berapa? Hanya 88 hari sahaja untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Untuk buat satu pusingan lengkap, dia perlukan 88 hari sahaja. Okey, kita bandingkan dengan Neptune. Yang paling jauh sekali ni Okey. Planet Neptune, berapa lama dia ambil? Planet Neptune ni paling jauh dari matahari. So, dia mengambil masa 164.8 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu orbit. Okey, harap pelajar boleh faham. Okey, sekarang kita belajar arah putaran planet pula. Okey, sekarang kita lihat semua planet dalam sistem suria berputar pada paksinya pada sudut kecondongan yang berbeza. Semua planet berputar daripada barat ke timur. Kecuali apa? Kecuali Zuhrah. Okey, kecuali Zuhrah dan juga Uranus. Okey. So, Zuhrah dengan Uranus tak sama macam 6 planet lain. Zuhrah berputar dari timur ke barat. Alright. Manakala Uranus berputar pada sisinya. Okey, sekarang cuba kamu lihat arah putaran bagi 8 buah planet. Apakah yang akan berlaku jika putaran bumi menjadi perlahan atau berhenti berputar? Yang pertama, waktu siang dan malam yang panjang di dua bahagian bumi yang berbeza. Yang kedua, pertambahan kawasan gurun pada bahagian bumi yang menghadap matahari. Yang ketiga ialah waktu berlaku pasang surut air berubah. Yang keempat, suhu pada bahagian bumi yang tidak disinari matahari akan menjadi sangat dingin. Ciri-ciri bumi sebagai planet yang paling sesuai untuk hidupan ialah yang pertama, mempunyai kandungan air yang banyak. Yang kedua, mempunyai kandungan oksigen yang tinggi untuk respirasi. Yang ketiga, mempunyai tarikan graviti yang menarik objek di bumi supaya tidak melayang ke angkasa lepas. Yang keempat, mempunyai julat suhu yang sesuai, iaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Yang kelima, mempunyai atmosfera yang menghalang sinar berbahaya sampai ke bumi. Yang keenam, menerima cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan. Untuk menguji sama ada kamu benar-benar faham atau tidak, sila jawab soalan pengukuhan berikut. Yang pertama, mengapakah Utarid mengelilingi matahari lebih cepat berbanding dengan bumi? Yang kedua, Zuhrah mempunyai arah putaran yang berbeza dengan bumi. Ramalkan fenomena matahari terbit dan terbenam yang dilihat di Zuhrah.